memukul orang dengannya. Kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang menarik perhatian orang lain atau mendorong orang lain mengikut mereka, yang condong dari kebenaran. Kepala-kepala mereka seperti bonggol unta yang condong. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mendapat baunya, sedangkan baunya sudah boleh dihidu dari perjalanan sejauh ini dan sejauh ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini kita dahulukan dengan kedudukan hadis. Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam belum berlaku pada zaman tersebut dan sememangnya berlaku pada zaman ini. Jadi dia mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada mukjizat yang berlaku pada ketika baginda masih lagi hidup, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang berlaku selepas kewafatan baginda. Jadi antara mukjizat selepas kewafatan bagindanya, iaitu mukjizat inilah, iaitu apa yang disebutkan oleh baginda di suatu ketika dahulu ternyata berlaku nyata di selepas daripada kewafatan baginda. Makna kalimah, golongan yang mempunyai cemeti, iaitu golongan yang mempunyai kekuasaan, sama ada polis atau tentera ataupun pihak berkuasa. Terbaik. Kemudian seterusnya, berpakaian tetapi telanjang. Imam Nawawi mengemukakan beberapa maknanya, iaitu pertama, memperolehi nikmat Allah tetapi tidak mensyukurinya. Ini di antara makna yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang kedua, memakai pakaian dan segala perhiasan dunia tetapi tidak melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan tidak mengambil berat kehidupan akhirat. Dia maknanya perhiasan dunia semua jaga, tapi dalam soal kebaikan ketaatan kepada Allah yang tu tidak dijaga. Yang ketiga, memakai pakaian yang nipis dan lembut sehingga menampakkan kulit tubuh. Ini banyak berlaku di kalangan maknanya wanita di zaman sekarang ni, terutama sekali di barat. Yang keempat, memakai pakaian yang ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh. Ini banyak sangat ni. Yang kelima, memakai pakaian yang menutup sebahagian tubuh dan mendedahkan sebahagian yang lain, sama ada dengan maksud untuk menunjukkan kecantikannya atau menunjukkan perhiasan yang dipakai. Yang keenam, memakai pakaian serta pelbagai perhiasan tetapi telanjang atau tidak mempunyai pakaian takwa. Sebab pakaian yang paling baik adalah walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah yang lebih baik. Ini 6 makna yang diberikan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim berkenaan dengan makna berpakaian tetapi telanjang. Seterusnya, makna menarik perhatian orang lain dan mendorong orang lain supaya mengikutinya. Iaitu yang pertama, memakai pakaian yang boleh menarik perhatian orang lain supaya tergoda dengannya dan seterusnya mendorong mereka supaya melakukan maksiat. Jadi hal ini yang ini kita boleh tengoklah, mana umum, tidak semua kita kata orang yang tidak menutup aurat tu dia dengan maksud ni, dia dengan tujuan ni. Kadang-kadang kerana dah jadi satu fashion, dah kebiasaan. Sekarang ni dia jadi satu trend. Perempuan-perempuan tak pakai pakaian, tak pakai seluar jeans, seluar ketak, baju, t-shirt. Itu dah jadi satu trend. Jadi sehingga dia jadi mana normal, seolah-olah benda tu tidak dikira sebagai satu kesalahan dari segi agama. Jadi yang memakai pakaian sedemikian tu mungkin dia bukan dengan maksud nak suruh orang tergoda dengan dia, tapi dia rasa apa masalahnya? Ini apa salahnya pakai macam ni? Dia rasa lagu tu. Mungkin juga yang pakai sedemikian tu supaya orang tertarik dengan dia, pakai pakaian, pakai ketak-ketak, nak suruh orang tergoda. Itu mungkin juga. Jadi kalau seseorang tu maknanya dia pakai tu tidak menutup aurat dah, patut dengan niat sedemikian, maknanya dua kesalahan yang dilakukan oleh dia, benda besar semua tu. Kedua-duanya adalah merupakan perkara yang besar. Yang kedua, mendorong orang lain supaya tertarik untuk meniru cara pemakaiannya. Ini biasanya hal ini berlaku kepada dia panggil
ikon-ikon dah, nah, ikon-ikon idola-idola. Jadi dia pakai tu jadi ikutan. Dia pakai cara macam ni, orang lain pun ikut. Artis-artis ke ataupun apa dia panggil pemain-pemain sukan ke, yang menjadi ikutan para remaja. Jadi dia pakai itu supaya orang tertarik dengan dia, lepas tu orang tiru pula cara pemakaiannya. Yang condong, jadi dalam hadis ni disebutkan beberapa kategori, beberapa jenis. Mana perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yang condong, menyondongkan orang lain, yang condong. Tu. Yang condong, yang pertama makna dia menyimpang dari kebenaran dan mentaati Allah. Maknanya menyimpang daripada mentaati Allah, tidak duduk di atas landasan mentaati Allah. Yang kedua, tidak afifah, iaitu tidak memelihara diri dari perkara-perkara yang keji. Yang ketiga, condong kepada perkara yang keji dan mengikut hawa nafsu. Yang keempat, berjalan dengan sombong, sama ada kerana sifatnya atau dengan cara pemakaian. Ini antara makna-makna lah. Kemudian maksud bonggol, seperti bonggol unta yang condong tu, dia ikat simpulan kain atau rambut supaya besar, tinggi, untuk menarik perhatian orang, terutama lelaki kepada dia. Jadi nampak macam comel, nampak macam cantik, nampak menarik. Tu. Yang kedua, tidak menunggukkan pandangan dan sangat berkeinginan kepada lelaki. Jadi makna hadis. Jadi hadis ni sebut tentang dua golongan yang akan duduk dalam neraka, iaitu satu golongan penguasa yang zalim, hukum orang bawahan tanpa sebarang hak. Golongan yang kedua pula, pakaian yang wanita yang berpakaian dan mengenakan perhiasan pada diri dia dengan maksud untuk mendorong orang lain supaya tertarik dan tergoda dengannya, sama ada mereka akan melakukan maksiat atau tidak. Semata-mata berpakaian yang mendedahkan aurat dan bentuk tubuh sudah merupakan dosa besar, kerana ia boleh mendorong kepada perlakuan dosa besar. Begitu juga golongan ini tetap mendapat janji buruk tersebut walaupun mereka tidak mendorong orang lain supaya mengikuti cara mereka, kerana ada pengikut bukan kemestian untuk seseorang berdosa kerana perbuatan tersebut. Ia bukan merupakan qaid ihtirazi, tetapi hanyalah qaid ittifaqi sahaja. Jadi mana hadis ini yang kita lebih fokuskan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan golongan yang kedua, iaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Jadi wanita yang berpakaian, dia kenakan perhiasan pada diri dia, sama ada dia mengenakan perhiasan pada diri dia dengan maksud supaya orang tergoda, ataupun semata-mata dia berpakaian tidak menutup aurat. Jadi sama ada orang tergoda atau tertarik kepada dia, dia tetap mendapat dosa. Maknanya semata-mata berpakaian mendedahkan aurat, mendedahkan bentuk tubuh, itu sudah termasuk dalam perbuatan dosa. Sebab apa? Sebab dengan pakaian sedemikian, ia akan mendorong manusia kepada perlakuan dosa besar, iaitu kepada zina. Maknanya pendedahan aurat ni adalah merupakan pendorong ke arah tu. Sebab tu ada setengah-setengah kata, dia kalau dah budaya, dah biasa pakai lagu tu, orang tak akan jadi tergoda lah, dah jadi biasa. Ada juga sebelah barat tu, tempat mana banyak berlaku pendedahan aurat yang berleluasa, lebih teruk lagi daripada tempat kita. Duduk merogoh ke apa ke, banyak juga. Tidak kata jadi kalih, jadi lali, tidak. Dia benda tu tetap menjadi tarikan. Apatah lagi kalau seseorang tu dia pakai macam tu dengan maksud untuk menarik orang lain supaya tergoda, supaya orang tertarik untuk melakukan maksiat. Jadi dalam hadis ini sebut beberapa sifat. Yang pertama, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, menarik perhatian orang lain, mendorong orang lain mengikut mereka. Yang ketiga, condong daripada kebenaran. Jadi tiga sifat tu bukan mesti ada tiga-tiga tu baru berdosa, tidak. Ada satu pun sudah berdosa. Cuma diikatkan dengan ketiga-tiganya kerana kebiasaannya kalau seseorang tu dia panggil qaid ittifaqi, kebetulan, kebiasaan. Kebiasaan.
Maknanya kebiasaannya kalau seseorang itu berpakaian sedemikian, orang akan tertarik dengan dia. Lelaki akan tertarik dengannya. Itu sudah jadi kebiasaan. Sebab tu dikaitkan. Dikaitkan berpakaian tetapi telanjang yang mendorong orang kepadanya. Perkaitan itu bukan merupakan perkaitan yang kemestian. Mesti kena ada ciri-ciri itu baru berdosa. Tidak. Tidak ada ciri mendorong orang ke arahnya, semata-mata berpakaian tetapi tidak menutup aurat seperti bertelanjang tu, yang tu pun sudah merupakan satu perbuatan dosa. Sudah merupakan satu perbuatan dosa. Berpakaian tetapi telanjang boleh juga dengan maksud seperti di sini. Yang disebutkan di sini, memakai perhiasan dari segi zahir tetapi tidak ada ketakwaan di dalam hati. Ini berdasarkan kepada hadis Ummu Salamah yang saya kemukakan di sini. Alangkah ramai orang yang berpakaian di dunia tetapi bertelanjang di akhirat. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW larang memakai pakaian yang melekat di tubuh walaupun tebal. Seperti dalam riwayat ni, muka surat 31 tu. Hadis ini saya tak bacalah, kita nak ringkaskan. Cuma terjemahan dianya daripada anak Usamah bin Zaid bahawa ayahnya Usamah berkata, Rasulullah SAW telah memakaikan kepadaku sejenis kain qibtiyah yang tebal dan telah dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi, lalu aku memakaikannya kepada isteriku. Maka Rasulullah SAW bertanyakanku, kenapa engkau tidak memakai kain qibtiyah itu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, aku telah memakaikannya kepada isteriku. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, suruhlah isterimu mengalaskan kain tersebut dengan kain yang lain di bawahnya, kerana aku bimbang jika tidak dialas dia akan menunjukkan saiz tulangnya. Jadi mana Nabi SAW beri kain qibti yang tebal. Kain itu tebal, beri kepada Usamah. Usamah beri kepada, suruh isteri dia pakai. Bila Nabi tahu, Nabi kata alas dengan kain yang lain di bawah. Padahal kain itu tebal dah. Tapi Nabi suruh alas juga dengan kain yang lain sebab Nabi kata aku bimbang akan nampak saiz tulangnya. Mana bentuk tubuh tu nampak. Apa makna dia? Di dalam kitab Al-Muntaqa yang tu ada kata-kata Imam Malik berkenaan dengan hadis tersebut. Terjemahan dia. Imam Malik rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku bahawa Umar bin Al-Khattab melarang wanita dari memakai kain-kain qibti. Ini sejenis kain. Dia berkata walaupun dia tidak nipis kerana ia menggambarkan bentuk tubuh. Malik berkata tasifu, iaitu melekat pada kulit. Jadi mana ada jenis kain, kita boleh tengok sekarang ni pun ada kain tu tebal, orang pakai buat jubah. Kain apa dia panggil? Lekra. Pakai jubah tapi melekat tubuh. Jadi benda ni Nabi SAW dah pesan dah bagi tahu dah. Nabi bagi tahu dah dulu. Kain qibti, kain yang tebal tapi melekat pada tubuh. Jadi Nabi kata kain hak jenis macam tu kena lapik kain yang lain di dalam supaya tidak melekat di tubuh. Jadi maknanya sini, tidak menutup aurat ni bukan semata-mata, bukan semata-mata nipis, bukan semata-mata dedah, tidak. Termasuk juga dalam kategori tidak menutup aurat pakaian yang tebal dah tapi melekat, menampakkan bentuk tubuh. Jadi kena berhati-hatilah, kena beringatlah. Kain tudung pun ada juga jenis lagu tu. Kain tudung pun ada. Jadi kena berhati-hati. Jangan manakala ada jenis pakai yang kain yang sedemikian, kena pastikan dia tidak menyebabkan melekat di tubuh. Jadi mana Nabi SAW sebut di sini berpakaian tetapi telanjang. Sebab apa? Sebab tujuan berpakaian ni untuk menutup aurat. Jadi kalau pakaian tidak menutup aurat, maksud berpakaian tu tidak tercapai. Maksud berpakaian tu tidak tercapai. Jadi mana Nabi SAW tekankan di sini biar tercapai maksud sesuatu. Bila mana kita nak buat sesuatu, biar maksud tu tercapai. Kalau makan tak kenyang, baik tak payah makan.
Sama juga. Kalau pakai tak tutup aurat, baik tak payah pakai. Seolah-olah. Tapi jangan tak pakai lah. Seolah-olah macam begitulah. Seolah-olah macam begitu. Maknanya maksud tu tidak maksud tu tidak tercapai. Jadi kalau nak pakai, biar maksud tu tercapai. Maksud pemakaian di dalam Islam adalah menutup aurat. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan tentang pakaian yang paling baik. Ini pakaian yang paling baik ni saya telah sebutkan tadi, iaitu pakaian takwa. Kemudian ahli neraka dan tidak akan mendapat bau syurga. Ini ni bukan dengan maksud seseorang tu terkeluar daripada Islam. Jadi dalam hadis ni mana Nabi SAW kata tidak akan mendapati bau syurga. Maknanya tidak bau syurga. Nak masuk macam mana, bau pun tidak. Jadi apakah di sini dengan maksud orang tu terkeluar daripada Islam? Tidak. Sebab di dalam Islam, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar tidak terkeluar dari Islam. Mana dia tetap sebagai Muslim. Maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Sebaliknya hadis ini mana sebagai satu ancaman yang keras. Satu ancaman yang keras supaya kita berhati-hati dalam soal ni. Tu beringat dalam soal ni, terutamanya perempuan lah. Sebab apa dia panggil dorongan ke arah mendedahkan maksiat, mendedahkan aurat, fashion ke arah mendedahkan aurat, yang tu perempuan lebih banyak berbanding lelaki. Kalau kita tengok orang putih, orang barat ke dok ajar ke, hak banyaknya untuk perempuan. Sebab tu orang lelaki kita tengok fashion ke apa ke, fashion kita kata dia panggil apa, dinner ke, orang lelaki pakai tutup rapat daripada tekak ni sampai kaki. Tutup habis kemah orang lelaki. Tapi kalau perempuan, buka, bawah berbuka, atas berbuka. Begitu cara fashion yang dia ajar. Dia tak ada fashion kalau dinner lah biasa deh. Dinner ke apa ke, hak lelaki pakai seluar pendek, pakai baju ni tak ada. Hak lelaki pakai semua. Yang perempuan pakai buka habis. Itu cara yang diajarkan oleh Barat, oleh orang kafir. Tu mana dorongan ke arah mendedahkan aurat ni kepada wanita lebih kuat berbanding dengan kepada lelaki. Kalau nak kira dari segi sifat agak, sepatutnya wanita lah hak sepatutnya ditutup. Lelaki tu kena tutup juga, tapi banding antara dua tu. Tapi Barat aja tidak lagu tu. Hak lelaki tutup, hak perempuan buka. Jadi sebab tu mana berkenaan dengan perkara ni, penekanan penjagaan aurat ni lebih ditekankan kepada perempuan. Sama juga dengan sukan kau kita tengok. Sama. Kita tengok sukan. Orang lelaki pakai macam mana? Orang perempuan gimnastik ke apa dia panggil, renang ke apa ke, itu kita boleh tengoklah. Maknanya banyak dorongan yang diajar oleh Barat ke arah pendedahan aurat. Baik. Kemudian kita pergi pada hadis yang ketujuh. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki faqala ittaqillaha wasbiri faqalat wama tubali bi musibati falamma dhahaba qila laha innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat seorang perempuan di satu kubur dalam keadaan menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Perempuan itu menjawab, "Apa hubungan engkau dengan musibah yang menimpaku?" Bila baginda sallallahu alaihi wasallam pergi, perempuan itu diberitahu bahawa ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan itu terkejut separuh mati. Dia pun datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mendapati penjaga pintu rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mengenalimu tadi." Nabi menjawab, "Sesungguhnya kesabaran sebenar ialah pada ketika permulaan menghadapi musibah." Jadi hadis ini pula mana berkenaan dengan kesabaran di dalam menghadapi sesuatu musibah, dan hak ni pun dia banyak berkaitan dengan perempuan berbanding dengan lelaki. Maknanya biasanya lelaki ni dia lebih tabah lah
berbanding dengan perempuan dalam menghadapi situasi-situasi sebegini. Jadi mana hadis ini berkaitan dengan ujian yang dilalui oleh seseorang. Jadi mana setiap manusia dia akan menghadapi ujian, wanita lelaki, wanita, dan ada ujian yang besar, ada ujian yang ringan kepada seseorang. Antara ujian yang besar ialah ujian berkaitan dengan kematian anak-anak. Seperti di dalam hadis ini, di dalam riwayat yang lain disebutkan tentang dia ni kerana kematian salah seorang daripada anak-anak dia. Makna hadis, perempuan itu terkejut seolah-olah akan mati. Sebab apa dia jadi lagu tu? Sebab dia takut, bimbang terhadap tindakan daripada Nabi SAW. Kerana anggapan Nabi ni seolah-olah seperti seorang raja yang penuh kebesaran dan kekerasan. Sebab Nabi ni pemimpin. Di samping Nabi ni seorang Nabi, Nabi juga adalah seorang pemimpin, ketua negara. Jadi bimbanglah dia bila orang bagi tahu tu Nabi tu. Tu raja tu. Seolah-olah begitu. Tu Perdana Menteri tu. Ni berat aku sekali ni. Kena sekali ni. Kemudian tetapi bila mana dia pergi rumah Nabi SAW, dia dapati menyalahi sangkaannya. Rupa-rupanya Nabi tidak sedemikian. Kemudian di dalam hadis ini juga kesabaran sebenar bermaksud kesabaran yang terpuji. Kesabaran yang mendatangkan ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana di sini seolah-olah Nabi SAW nak beritahu dia sabar, jangan melakukan sesuatu yang boleh menghalang pahala Allah Subhanahu wa taala kepada engkau di dalam menghadapi sesuatu musibah. Baik. Maknanya Nabi bagi tahu sabar yang sebenar di awal menghadapi musibah. Jangan kamu lakukan sesuatu perkara yang menyebabkan dan sabar yang sebenar tu sabar yang mendatangkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar ni pahala kepada mereka diberi tanpa sebarang perkiraan. Tapi pahala hak besarnya di awal ditimpa musibah. Jadi Nabi nak bagi tahu jangan melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan kamu terhalang daripada dapat pahala tu. Jadi kalau duduk meraung, duduk menangis takut-takut tak dapat pahala kerana sabar menghadapi sesuatu musibah. Kemudian daripada hadis ini kesimpulan dia, yang pertama, harus bagi seorang lelaki bercakap dengan seorang perempuan bila terdapat keperluan dalam keadaan terkawal. Maknanya boleh. Nabi SAW tegur, Nabi lelaki dan dia perempuan, Nabi tegur. Jadi mana tidak salah, bukan kata langsung tak boleh. Orang kata tak boleh bertikam bayang. Tidak. Nampak orang perempuan lalu, lelaki kena jauh. Islam tidak ajar lagu tu. Siapa tahap tu? Tu mana jaga dari segi hubungan khalwah ke apa kau tak boleh. Tapi dalam masa yang sama bukan bermakna langsung tak boleh tegur kau, tak boleh bercakap kau walaupun ada keperluan. Tidak lagu tu. Boleh bila ada keperluan dan situasi terkawal. Sebab tu isu yang berlaku akhir-akhir ni lah, banyak kes kan, kes macam-macam. Dan antara kes yang kita jumpa baru-baru ni, mana seorang pelajar bawah umur kan, kes rogol tu ni. Ustaz ke apa, kata apa, pencetus ummah ke apa. Yang kes dengan pelajar budak bawah umur tu. Jadi asalnya hubungan mereka tu tidak salah. Dari sudut mana? Yang perempuan nak tanya masalah agama kepada ustaz. Tak salah. Benda tu tak salah. Tapi kerana tidak terkawal, maka berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Sebab tu dalam isu ni saya kata boleh kalau seorang perempuan walaupun anak muda, remaja, dia nak berhubungan dengan ustaz, dengan WhatsApp ke mesej ke apa ke, dengan ustaz, dia nak untuk dia bertanyakan soalan, boleh. Tapi saya kata dalam keadaan terkawal. Macam mana bentuk nak kawal? Buat grup WhatsApp perempuan ni, ustaz tu masuk sekali mak ataupun ayah. Biar ayah tengok, biar mak tengok. Mak tengok anak aku tanya apa, ustaz ni jawab macam mana. Baru terkawal. Barulah ustaz tu tak kata, okey kalau jawab betul saya belanja makan. Tak kata dah. Kalau mak ayah duduk sekali, duduk tengok, tak kata lagu tu dah.
Tu mak dia kata, apa ni ustaz ni nak belanja makan anak aku pula ni. Ini cerita lain ni. Jadi mana boleh tanya, tapi biar terkawal. Antara bentuk kawalan tu buat macam tadi. Maknanya yang perempuan ni pun bagi tahu, mak, saya nak berhubung dengan ustaz tu sebab nak tanya soalan-soalan dengan ustaz tu. Jadi kita buat grup, mak duduk sekali dalam tu. Biar mak pun baca juga. Mak duduk tengok. Jauh ustaz ni pun dah tahu mak dia ada sekali ni. Tak berani lah. Jadi maknanya benda tu tak salah, tapi terkawal. Bentuk kawalan seperti tadi. Kau boleh buat grup kan sekarang ni. Grup WhatsApp walaupun 3 orang pun tak apalah. Pak kau berbuhaya sekali dalam tu. Nak sedap lagi, suruh ustaz tu masuk isteri dia dalam tu. Baru. Tu. Baik. Jadi mana boleh bersoal jawab agama ke boleh, tapi dalam situasi terkawal. Seperti dalam bentuk yang saya sebutkan tadi. Baik. Yang kedua, perbuatan Nabi SAW di dalam hadis ini bukan khusus kepada baginda sahaja, kerana tiada dalil yang lain yang menunjukkan sebaliknya. Maknanya Nabi tegur perempuan itu, ini bukan khusus untuk Nabi sahaja. Orang lain pun boleh. Mana seorang guru agama kau nak tegur perempuan yang dia kenal ke kerana sesuatu perilaku, sesuatu perbuatan, itu tidak salah. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dalam keadaan terkawal, kena jaga. Yang ketiga, harus bagi perempuan menziarahi kubur dalam keadaan yang terkawal. Ini pun begitu juga. Ini berdasarkan kepada antaranya seperti hadis yang disebutkan di sini, iaitu Nabi SAW kata, dulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur, sekarang ziarahlah kerana ia mengingatkan kamu kepada kematian. Jadi ni hadis ni walaupun ada khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan masalah ni, cuma hadis ni umum. Dan juga kalau kita nak lihat, saya pun tidak nak bincangkan dengan lebih panjang berkenaan dengan isu ni. Kalau kita tengok mana berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain, ada juga dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya perempuan pun boleh ziarah kubur, tapi dalam situasi yang terkawal. Mana Nabi SAW tak bagi di peringkat awal sebab budaya jahiliah tu ada lagi dalam diri. Budaya apa? Budaya meratap. Takut pergi kubur tu pakat duk meraung atas kubur. Tu pakat duk menangis, duk berguling-guling atas kubur. Nabi tak bagi. Bila budaya tu sudah hilang daripada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Nabi SAW beri kebenaran. Baik. Yang keempat, dilarang meratapi kematian kerana ia merupakan perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini dilarang. Meratapi tak boleh. Ini berdasarkan antara dia hadis ni. Hadis berkenaan dengan ratapan ni pun banyak. Ini satu hadis contoh yang saya kemukakan di sini. Yang kelima, larangan menangis di sini terutamanya kepada perempuan sebagai menutup pintu ratapan yang dilarang. Tapi kalau dalam keadaan terkawal, maka ia diharuskan. Sebab Nabi SAW sendiri pernah menitiskan air mata kerana kematian seseorang. Maknanya kematian cucu dia. Yang ni insyaAllah hadis ni kita akan jumpa di dalam maknanya perbahasan selepas daripada ni. Mana ada hadis yang saya kemukakan, Nabi sendiri menitiskan air mata lalu ditegur oleh sahabat dia Sa'ad bin Mu'adh. Lalu Nabi SAW jelaskan sebab kenapa baginda menitiskan air ketika mana baginda pegang cucu dia tu. Yang keenam, Nabi SAW walaupun seorang Nabi, pemimpin, mempunyai kehebatan dan sebagainya, namun baginda SAW sendiri dari segi zahirnya tidak menampakkan kebesaran baik dari segi keagamaan atau keduniaan, termasuk ketika keluar ke mana-mana, sehingga perempuan itu tidak mengenalinya. Jadi Nabi ni orang besar, dari segi agama pun orang besar, dari segi dunia pun orang besar. Maknanya orang yang ada kedudukan dunia sebagai pemimpin negara. Tapi Nabi ni biasa, dipanggil apa? Selamba ke apa tak ingat. Maknanya biasa sahaja penampilan Nabi. Tidak kata bila Nabi dia mesti kena lebih pada orang lain. Serban tutup telinga, tak ada. Mana tak ada lah kita dengar. Tapi Nabi biasa sahaja sebagaimana orang lain. Sehingga sahabat tu tak kenal. Perempuan ni tak kenal. Tengok. Lelaki mana ni? Contohlah kita kata gitu. Mana biasa sahaja. Nabi SAW merupakan seorang pemimpin yang sangat merendah diri.
Mana Nabi berlelah diri. Kemudian sabar merupakan suatu yang terpuji. Namun begitu kesabaran terbaik adalah ketika pertama kali ditimpa musibah atau ujian. Ini mana kena kawal diri ketika menghadapi sesuatu musibah. Ialah kadang-kadang tak sedar, terutama sekali perempuan. Kadang-kadang mari musibah mati suami ke apa ke, kadang-kadang pergi peluk orang hak tidak kena mengena. Ini berlaku. Ini berlaku. Yalah kita sendiri pun, tapi saya tak pernah lagi lah. Tapi kalau sampai mereka sepupu pegang tangan duk menangis, adalah. Kita pun jadi serba salah nak tarik dia pun duk lagu tu. Takkan kita nak apa ni. Jadi serba salah. Jadi kalau boleh kawal, sebaik-baiknya kawal. Kawal. Kemudian hadis yang ke-8. Kemudian daripada hadis ni juga kita tengok maknanya memberi peringatan kepada orang yang ditimpa musibah itu adalah salah satu daripada amalan yang terpuji baik. Jadi mana bukan kata bila orang ditimpa musibah dia tengah bersedih, tengah menangis, kita tak boleh nak kata apa, jangan kata apa ke dia tengah sedih. Ada, tenangkan dia, nasihat dia, itu tak salah. Bahkan itu satu perbuatan yang baik. Tu mana jangan tengok saja. Sebagaimana tu cerita berkenaan dengan Ja'far bin Abi Talib tu, keluarga dia sampai meratap tu cerita lain. Ada yang Nabi SAW suruh bubuh tanah dalam mulut dia tu, kalau tak berhenti juga. Itu meratap. Meratap. Cuma kalau duk menangis ke apa ke boleh kita pergi tenangkan dia, nasihat dia. Itu suatu yang dituntut juga. Sebab tu Nabi SAW buat lagu tu. Cuma jangan sampai mengherdik, jangan sampai jerakah. Sebab Nabi sendiri pun tidak gunakan pendekatan yang keras. Nabi tidak bawa, apa ni? Ada. Nabi sebut dengan cara yang baik. Dia lawan balik, Nabi pun senyap, Nabi pun berlalu. Baik. Hadis ke-8. An Abdullah bin Abi Aufa qala qadima Mu'adh al-Yaman qala asy-Syam fara'a an-nasara tasjudu li batariqatiha wa as-saqifatiha farawwa في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم فلما قدم قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. Daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu katanya Mu'adz radhiyallahu anhu telah pergi ke Yaman atau Syam, lalu dia melihat orang-orang Nasara sujud kepada padri-padri dan ketua-ketua agama mereka. Maka timbul dalam fikiran saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk diagungkan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam datang, saya berkata, wahai Rasulullah, saya melihat Nasara sujud kepada padri-padri dan ketua-ketua agama mereka. Lalu timbul dalam hati saya bahawa Tuhan lebih layak untuk diagungkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kalaulah aku ingin menyuruh seseorang sujud kepada seseorang yang lain, pasti aku akan menyuruh seseorang perempuan sujud kepada suaminya. Tidaklah seseorang perempuan itu menunaikan hak Allah Azza wa Jalla secara keseluruhannya sehingga dia menunaikan hak suaminya ke atasnya, sehingga jika si suami meminta daripadanya dirinya ketika dia berada di atas bonggol unta, dia mesti memberikan kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Baik. Makna hadis. Hadis ini menjelaskan tentang tinggi kedudukan seorang suami di sisi isteri dan besar kewajipan yang mesti dilaksanakan seorang isteri terhadap seorang suami. Sehingga Nabi SAW menjelaskan jika keharusan diberikan kepada manusia untuk sujud sesama mereka, pasti baginda akan memerintahkan supaya isteri sujud kepada suami. Namun begitu disebabkan perkara tersebut tidak diharuskan di dalam Islam, maka baginda SAW tidak memerintahkan sedemikian. Jadi mana hadis ini nak cerita tentang kedudukan suami ini sangat-sangat besar, tinggi kedudukan dia kepada isteri. Sehingga kalau boleh sujud sesama manusia, Nabi akan suruh isteri sujud kepada suami. Tetapi disebabkan itu
mana perkara tu tidak dibenarkan di dalam Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun benda tu ada khilaf lah, kita pun tak nak bincang pasal tu hari ni, tapi maknanya kalau dibenarkan, Nabi akan suruh mana isteri yang sujud kepada suami. Jadi mana ini besarnya kedudukan suami lah. Kesimpulan hadis, tidak harus bagi isteri berpuasa sunat tanpa keizinan suami. Ini mana, ini antara kesimpulan yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Kalau dia terus berpuasa bermakna melakukan dosa walaupun puasanya sah. Maknanya puasa sah tapi berdosa. Tetapi kalau puasa wajib seperti Ramadan atau ganti, yang tu boleh, walaupun tanpa keizinan suami. Ini kerana tiada kewajipan kepada manusia dalam menderhakai Allah sebagaimana hadis berbunyi. Hadis ni yang mana terjemahan dia, seorang muslim wajib mendengar dan patuh kepada pemimpin baik pada perkara yang ia senangi atau tidak senangi, selagi tidak disuruh melakukan maksiat. Bila dia memerintahkan suatu maksiat, maka tidak wajib mendengar dan patuh lagi. Maknanya kalau suami suruh melarang daripada puasa wajib, puasa Ramadan, itu tak boleh ikut. Itu tak boleh ikut. Sebab kalau tinggal puasa Ramadan, maknanya melakukan maksiat kepada Allah. Mana ketaatan kepada suami tidak boleh sampai kepada peringkat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sama sekali. Tu mana patuh wajib. Tapi kalau sampai perkara maksiat, maka tak wajib patuh. Bahkan mesti kena tinggalkan apa yang dia suruh. Sebab tu dalam isu ni, dialah setengah dari kalangan kita biasanya tak jumpa lah, tapi setengah-setengah kalangan tu memang berhadapan dengan suami yang sedemikian. Tu suami jenis ya, saya pernah jumpa benda ni yang diadukan kepada saya, jenis kaki minum, jenis kaki minum, kadang-kadang suruh juga isteri nak suruh minum juga. Dia tak boleh nak tinggal tabiat tu. Jadi yang tu tak boleh ikut, yang tu tak boleh ikut. Tapi taat, kalau suami minta apa-apa, minta suruh layan dia, layan jaga dari segi makan minum, kain baju dia ke apa ke, tu kena buat. Yang tu kena buat. Dia suruh minum, yang tu jangan. Minum arak lah. Minum, tak minum arak lah, bukan minum air kosong. Mana minum arak, tu maksud dia. Perkara yang memabukkan. Begitu juga ada jenis suami hak jenis kaki parti, apa hiburan lah, hiburan. Ada yang jenis suka ajak isteri sekali, ada yang jenis tak ajak. Tak apa, selamatlah isteri. Kalau hak jenis ajak, maka isteri tak wajib patuh, bahkan kena tinggal. Jangan pergi, berkerah juga. Sebab tidak boleh taat kepada makhluk kerana maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan dan ketaatan tersebut sehingga jika suami meminta sesuatu hajatnya walaupun dalam keadaan sukar sekalipun, maka isteri mesti menunaikannya. Ini kerana menunaikan permintaan tersebut akan menjauhkan seorang suami dari melakukan perbuatan maksiat. Di samping itu, ia mendatangkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Ini dalam isu tadi lah. Maknanya kalau suami minta dalam situasi yang mana tengoklah tu sesuai ataupun tak sesuai, tu kalau kita kata tepat apa dia panggil pemindahan sementara ke, kena banjir ke apa ke, tu tak sesuai, tak sah lah tu ni apa ni tepat lagu ni pun nak juga. Tengok situasi. Sebab tu saya kata tengok kepada situasi, sesuai ataupun tidak sesuai. Maknanya kalau situasi itu sesuai, maknanya isteri pun dalam keadaan sihat, tak ada masalah, tu tunaikan. Namun begitu, suami juga tetap mempunyai kewajipan-kewajipan yang mesti ditunaikannya terhadap isterinya. Allah Ta'ala berfirman, ayat ni, maknanya tidak halal kepada kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan jangan kamu menyakiti mereka dengan menahan atau menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya. Ini dalam kes apa dia panggil, dalam kes suami nak ceraikan isteri tapi tak nak guna cara ceraikan, tapi guna cara menyusahkan isteri sehingga isteri terpaksa kerana isteri terpaksa tuntut fasakh. Dia panggil apa? Tubuh talak. Sebab kalau dalam kes tubuh talak, isteri itu kena bayar balik, paling-paling tidak separuh daripada mas kahwin.
Jadi janganlah menyusahkan isteri sehingga buat cara lagu tu. Kalau berasa tak suka sangat agak, cerai cara yang baiklah. Ni. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji dan nyata, keji yang nyata, dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Mana bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Di samping itu, isteri juga mempunyai hak sebagaimana suami. Seperti ayat Quran yang dikemukakan di sini. Dan bagi seorang suami, ni banyak lagi lah beberapa perkara. Seorang suami pun sepatutnya mendahulukan hak kepada isteri sebelum menuntut haknya dari isteri. Kerana itu Allah Ta'ala mendahulukan peranan suami dahulu daripada isteri dan memberikan pesanan kepada suami supaya jangan mengambil peluang tidak elok kepada isteri di dalam ayat berikut. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, ayat di bawah ni, Allah Ta'ala sebut lelaki itu adalah pemimpin, pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan ke atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka. Apa lagi tu? Tak apa. Jadi secara ringkas hadis ni, hadis ni antara hadis yang dijadikan modal oleh mana geng-geng dia panggil apa? Feminism. Geng-geng tu untuk mengatakan perempuan ni, Islam ni mendiskriminasi wanita. Tengok dia kata atas bonggol unta pun kena layan lagi. Jadi sebenarnya dia tak tengok dari banyak sudut. Betul, isteri kena jaga hak suami, hak tu kewajipan kepada suami yang tu. Tapi dalam masa yang sama banyak kita tengok seperti ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan hak yang mesti suami berikan kepada isteri. Maknanya suami pun dia jangan kira nak hak dia saja, hak dia yang wajib atas dia kepada isteri pun, yang tu pun dia mesti kena berikan dulu. Hak tu pun mesti kena laksanakan. Baik. Kemudian Islam tidak membenarkan manusia sujud membesarkan sesama manusia. Ini tak apalah, isu lain. Yang keempat, yang keenam, muka surat 46. Kesempurnaan ketaatan seorang wanita kepada Allah bergantung ketaatan kepada suaminya selagi suaminya memenuhi segala tanggungjawabnya sebagai suami. Maknanya sempurna taat wanita kepada Allah bergantung taat kepada suami. Jadi maknanya itu berkait. Sebab tu kalau boleh jaga dua-dua tu, dia akan memperoleh ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang ke-9. عن عائشة قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, wanita yang beriman bila berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diuji dengan firman Allah Ta'ala, wahai Nabi,
bila wanita beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia, mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan melakukan pendustaan yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan tidak akan menderhakaimu dalam sesuatu yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonlah agar Allah mengampuni dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Aisyah radhiyallahu anha berkata, mana-mana wanita beriman yang menyatakan ikrar ini, sesungguhnya dia telah berikrar untuk diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seorang wanita berikrar sedemikian dengan kata-kata mereka, maka baginda berkata, pergilah, sesungguhnya aku telah berbai'ah kepada kamu. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh tangan wanita sama sekali. Baginda hanya berbai'ah dengan mereka dengan kata-kata. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi mana daripada hadis ni menunjukkan antaranya wanita yang beriman juga berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana lelaki. Jadi kalau kita tengok di dalam hadis banyak menunjukkan mana kisah-kisah bagaimana yang daripada jauh yang memeluk Islam, yang duduk di berjauhan daripada Madinah yang memeluk Islam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk sebulan dan sebagainya, berhijrah untuk satu mendapat title sahabat dan juga belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita juga diuji di dalam agama untuk membuktikan keimanan mereka. Jadi sebab apa? Sebab semua manusia ni akan diuji, tak kira lelaki ataupun perempuan, sebagaimana ayat yang dikemukakan di sini. Baik. Kemudian bawah tu, wanita beriman juga melakukan bai'ah untuk menyatakan kesediaan mereka untuk menerima ujian dari dalam agama. Namun begitu bai'ah dengan lelaki dilakukan dengan bersalaman dengan mereka, tetapi dengan perempuan hanya melalui mulut sahaja. Itu maknanya Nabi SAW melakukan bai'ah dengan lelaki, dengan sahabat lelaki, dengan bersalam dengan tangan. Maknanya bersalam ataupun letak tangan seperti di dalam bai'atul ridwan tu, Nabi letak tangan, ini pihak Uthman, ini aku. Sahabat-sahabat lain pun letak tangan. Mana melakukan bai'ah dengan Nabi SAW. Tapi kalau dengan perempuan, Nabi hanya dengan mulut saja, maknanya bercakap saja, berbai'ah. Mana tidak bersalam, tidak bersalam. Jadi tak ada isu dah. Kalau ada orang kata, kita tengok video Syekh Nazim kau duk bersalam, perempuan lain mari duk bersalam, duk cium tangan apa. Tak apa dia, Tok Guru dia apa dia panggil, dia wali Allah. Wali Allah ni dia tak rasa apa-apa dengan perempuan. Tak ada isu. Kalau dia lagu tu, Nabi lebih besar lagi. Nabi lebih besar lagi. Tu. Kalau Nabi pun tak buat lagu tu, sepatutnya. Tapi sebab dia tak ikut Nabi, lagu tu. Mudah kita kata, dia tak ikut Nabi. Kalau dia ikut Nabi, dia tak buat lagu tu. Baik. Kemudian isi kandungan bai'ah ni panjanglah. Banyak. Satu-satu ni pun panjang perbahasan dia. Berkenaan dengan syirik. Yang ni mungkin boleh baca. Tak apalah. Saya syirik ni panjang sangat. Panjang sangat ni. Begitu juga dengan mencuri. Mungkin kita ambil satu muka surat 59 tu. Muka surat 59, bai'ah ketiga ialah bai'ah untuk melakukan bai'ah untuk tidak melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini juga merupakan perbuatan keji dan salah satu dosa besar di sisi agama. Al-Quran bukan sekadar menegah dari perbuatan ini, bahkan lebih keras lagi, iaitu menegah dari mendekatinya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Kemudian tanda zina ni adalah satu dosa besar sebab ditetapkan hukum hudud di atas dunia. Dia kalau kita belajar berkenaan dengan dosa besar ni dia ada tanda-tanda dia. Antara tanda dia, bila mana sesuatu perbuatan itu ditetapkan hukuman had, hukuman hudud di atas dunia, maka itu termasuk dalam kategori dosa besar. Lepas tu dia bercanggah dengan muka surat 61 pula atas tu, dia bercanggah dengan salah satu prinsip maqasid syariah, iaitu jaga keturunan. Salah satu daripada maqasid syariah, maqasid syariat Islam ni, iaitu jaga keturunan. Jadi dengan berzina, keturunan tidak akan terjaga. Baik. Kemudian perkara keempat yang dibai'ahkan, muka surat 61 tu. Yang ni pun elok juga kita baca.
Perkara keempat yang dibayangkan ialah menjauhi perbuatan membunuh anak-anak. Bunuh anak. Asal hukum membunuh tanpa hak adalah haram dan dosa besar. Membunuh saja pun dosa besar dah. Baik. Apa? Kita pergi. Muka surat 62 pula. Kalaulah semata-mata membunuh merupakan dosa yang sangat besar, maka membunuh anak sendiri lebih menambahkan kekejian, kerana ia bertentangan dengan sifat asal yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia dan makhluk yang lain, iaitu kasihkan anak. Bunuh tu dosa besar dah. Bunuh anak pula. Tapi bunuh anak ni kita kata pelik. Siapalah nak bunuh anak dia? Okey, tak apa. Jadi dosa di sini merangkumi 3 aspek. Pertama, membunuh. Kedua, anak sendiri yang sepatutnya dikasihi. Dan yang ketiga, kerana bimbang makan bersamanya. Jadi dalam bai'ah tu Nabi SAW kata bai'ah tidak membunuh anak-anak kerana takut anak makan sekali dengan dia. Yang ketiga, berkait dengan keimanan kepada Allah sebagai Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Allah Ta'ala telah mengingatkan perkara tersebut di dalam 2 ayat berasingan kepada orang kaya dan miskin sebagaimana firman-Nya. Jadi berkaitan dengan bunuh diri, bunuh anak ni, kita kata pelik, siapalah bunuh anak? Apakah yang dimaksudkan dengan bunuh anak di sini? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Ayat ni Allah Ta'ala beri peringatan kepada orang miskin yang bimbang untuk memperolehi anak kerana kemiskinan mereka. Kerana itulah Allah memulakan peringatan kepada mereka bahawa rezeki mereka dijamin oleh Allah, dan begitu juga kepada anak yang bakal dilahirkan. Dalam ayat ni, hak mula-mula ni, Allah Ta'ala kata jangan bunuh anak kamu kerana miskin. Kerana miskin tak ada anak. Ini membunuh anak ni. Dari segi zahir, makna zahir ni je, ambil anak, bunuh. Pergi buang, duduk di kapak, campur anak ke bawah. Bunuh. Zahir dia. Tapi dia di sini dengan maksud yang lain, iaitu bunuh anak kerana bimbang anak akan makan sekali dengan kita, iaitu menghalang daripada memperolehi anak tanpa sebarang sebab yang mengharuskannya, iaitu rancanglah. Rancang keluarga tak nak dapat anak sebab apa? Takut tadi. Takut tadi. Dia macam-macam kan sekarang ni. Takut-takut ekonomi tak stabil lah. Takut-takut yalah 2 orang ni pun berah cukup-cukup yang makan. Ni kalau boleh seorang lagi, berah nak kena tambah pula. Jadi kebimbangan sedemikian. Tu ekonomi tak stabil lah, kadang-kadang kahwin. Sebab apa kita rancang dulu? Sebab apa nak suruh ekonomi stabil dulu? Stabil tu wallahu alam, apa istilah stabil? Macam-macam istilah stabil yang kebanyakannya terpengaruh dengan barak stabil tu. Baik. Jadi Allah Ta'ala beri peringatan kepada orang miskin, jangan bunuh anak kerana miskin, iaitu kerana miskin tak nak anak. Sebab tu Allah Ta'ala kata kami beri rezeki kepada kamu. Kamu tak usah rusing lah. Kamu miskin pun aku akan beri rezeki kepada kamu dan juga kepada anak kamu. Hak akan lahir tu kami juga yang beri rezeki. Itu pesanan Allah kepada orang miskin. Berbeza dengan peringatan kepada golongan berharta sebagaimana di dalam ayat yang berbunyi. Untuk orang kaya lain pula Allah Ta'ala pesan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan papa, takutkan miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Kaya dah. Tapi takut kalau anak ramai, nak kena beli, nak kena buat rumah seorang satu, nak kena ni. Jadi duk kira lagu tu. Jadi takut jadi miskin kerana anak ramai. Itu pun tak boleh juga. Allah Ta'ala kata jangan. Allah Ta'ala kata kepada orang kaya, kami beri rezeki kepada mereka. Mereka dulu, mereka tu anak. Dan kepada kamu. Mana untuk orang kaya, Allah Ta'ala pesan, beri peringatan kepada orang kaya, kamu dapat anak, bukan kamu yang beri rezeki kepada anak. Kami yang beri rezeki kepada anak kamu. Jangan kamu ingat, kamu kaya, kamu beri duit kepada anak kamu. Jangan. Sebab tu Allah Ta'ala dahulukan kepada orang kaya, home dulu. Mereka
kami beri rezeki kepada mereka. Maknanya kepada anak dulu, baru Allah Ta'ala kata kepada kamu. Dia beza. Maknanya gaya bahasa yang Allah Ta'ala guna tu kepada orang miskin lain, kepada orang kaya lah lain. Orang kaya ni dia ingat dia kaya, maka dia lah beri rezeki kepada anak dia. Sebab tu dia rusing, kalau boleh anak, habislah harta aku. Kuranglah harta aku. Allah Ta'ala kata, dah, anakmu tu aku yang bagi rezeki. Jangan dia ingat hartamu. Sebab tu Allah Ta'ala ubah gaya bahasa tu. Jadi hal ini dalam isu itulah, isu tadi. Ialah kadang-kadang orang kita ni dia terpengaruh. Dan yang berkait mana misi-misi doktor-doktor buat perubatan pun terpaksa kena ikut. Ialah saya ada pengalaman lah. Sebab saya ni alhamdulillah lah, Allah Ta'ala bagi anak tu 10 orang. Setakat ni lah, setakat ni 1,000 lah, 1,000. Jadi bila mengandung seorang kat, isteri kata, Allah, malah lah pergi klinik. Apa malahnya? Sahabat kena mengepek. Misi dok kata, apalah kamu ni tak reti nak halang kau, tak reti nak sekat kau. Lepas tu beranak. Lepas tu dapat seorang pula, pergi pula, kena mengepek pula. Duk suruh lah rancang cara lagu ni berapa. Pilih nak cara macam mana. Sibuk duk suruh pilih. Tu. Jadi dia pula susah hati. Tak boleh, kita kena ekonomi kita. Macam-macam duk main isu tu. Isu tu lah yang dimainkan oleh dia. Kita tak cara ikut dia lah. Dia nak merepek, dia nak apa, ikut dia, dengar sajalah. Dapat yang ke-10 tu, mari pula tanya isteri saya, duk atas katil, baru lepas beranak, baru lepas keluar daripada apa dia panggil labor room ni. Mari selalu, mari. Macam mana? Tak nak buat kau ni, rancang kau ni, kita kalau tidak kita buat selalu ni. Tak nak, isteri saya kata, lepas tu nak beranak lagi. Tak apa. Lepas tu kalau boleh 20, 20. Lari selalu biasa. Susah hati dia. Padahal anaknya anak kita. Kita pun tak ada minta duit dengan dia. Allah. Tak apa, rezeki tak apa, insya-Allah. Allah Ta'ala itu. Baik. Iaitu jangan membunuh anak kamu kerana kamu biman harta kamu akan kehabisan dan menjadi papa kerana mendapat anak. Oleh itu Allah memulakan peringatan kepada mereka dengan rezeki anak dahulu. Ini untuk orang kaya. Ini sebagai pengajaran. Ini sebagaimana yang saya sebutkan tadilah. Jadi mana ini pun antara apa budaya yang berlaku juga kepada masyarakat kita. Just benar pengaruh tu baratlah. Kalau mana halang anak tu kerana sesuatu sebab, seperti isteri tak sihat, kalau boleh, kalau mengandung jadi sakit ke apa, ke anak mati, itu cerita lain. Tapi biar ada, dia panggil bukti lah. Bukti daripada kajian apa kedoktoran ke apa mengatakan isteri ni begini boleh jadi begini, itu tak apa. Ada sebab yang mengharuskan atau boleh. Cuma perbahasan berkenaan dengan perkara ni dia panggil al-wa'dul khafi, penanaman anak secara senyap-senyap. Hal ini perbahasan yang kalau kita panggil dalam istilah kita agak rancang keluarga lah. Itu perbahasan yang lain. Ini secara ringkas sahaja. Baik. Kemudian kita tengok kesimpulan hadis. Yang pertama, bai'ah antara pemimpin dan pengikut. Ini muka surat 65 tu akhir tu. Dilakukan oleh Nabi SAW dan ianya bukan hanya berlaku antara baginda SAW dengan sahabat lelaki sahaja, sebaliknya dengan perempuan juga. Yang kedua, disandarkan perbuatan di dalam bai'ah di sini kepada perempuan walaupun setengah perbuatan dilakukan oleh lelaki kerana perempuan meredainya seperti membunuh anak. Kalau dalam khusus berkenaan dengan bunuh anak secara zahir, biasanya lelaki lah tergamaknya, perempuan tidak. Tapi bai'ah ni dilakukan juga dengan perempuan. Sebab apa? Sebab berlaku dengan persetujuan perempuan. Begitu juga kalau dalam kes kita kata al-wa'dul khafi, maknanya rancang tu dia bukan hanya kehendak lelaki sahaja, tetapi dengan persetujuan perempuan. Dua-dua tu setuju. Kemudian Nabi SAW tidak pernah bersalam dan menyentuh perempuan selain isterinya dan mahramnya. Baginda hanya berbai'ah dengan mereka dengan kata-kata sahaja. Dan kata-katanya untuk 100 orang sama seperti kepada seorang perempuan. Yang ini ada di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai, Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi kata, innama qawli limi'atin imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin.
kata-kata aku ni kepada 100 perempuan adalah seperti kepada seorang perempuan. Jadi maknanya kalau Nabi bai'ah dengan perempuan ramai, Nabi kata saja. Jadi itu sudah memadai kepada Nabi. Mana tak payah nak bersalam ke apa ke tak. Yang keempat, bila seseorang melakukan bai'ah bermakna dia telah bersedia untuk diuji, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada perempuan yang berbai'ah dengannya. Baik. Kemudian seterusnya hadis yang ke-10. Tak sempat kita ni kalau nak 40 hadis ni. Yang ke-10. An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairul lahunna. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menghalang wanita-wanita kamu ke masjid, namun begitu rumah-rumah mereka adalah lebih baik untuk mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Makna hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang perempuan di rumah adalah lebih afdal daripada di masjid. Walaupun begitu, jika seseorang perempuan meminta izin untuk sembahyang di masjid, maka ia tidak boleh dihalang, bahkan mestilah dibenarkan. Namun begitu, ia mestilah melalui beberapa syarat sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis yang lain. Antara hadis tersebut ialah jadi maknanya di sini menunjukkan perempuan hak lebih afdal, lebih baik sembahyang di rumah. Itu lebih baik untuk dia. Cuma tengok kepada situasi, tengok kepada keadaan. Kadang-kadang setengah-setengah keadaan lebih baik di masjid. Yang tu tak apa, kita akan sebut selepas daripada ni. Jadi antara hadis yang menyebutkan tentang lelaki mesti beri keizinan kepada perempuan yang mesti pergi ke masjid, iaitu hadis mana? Kita terjemah saja. Iaitu Nabi SAW bersabda, jika wanita-wanita kamu meminta izin dari kamu untuk pergi ke masjid pada waktu malam, maka berilah keizinan kepadanya. Ini cerita di zaman Nabi SAW. Mana zaman Nabi pun, Nabi kata kalau isteri minta izin pergi masjid waktu malam. Padahal masa tu mana ada pergi dengan kereta kau. Paling-paling tinggi pun naik kuda, naik unta ya. Kalau tidak kan jalan kaki ya, dalam gelap gelita. Tapi mana dalam situasi itu, dalam keadaan aman, terkawal, boleh lagi. Mana isteri minta izin dengan suami untuk pergi ke masjid, Nabi kata beri. Biar dia pergi ke masjid untuk sembahyang di masjid. Dan hadis iaitu Rasulullah SAW bersembahyang subuh, lalu perempuan-perempuan berpaling pergi dengan menudung kepala-kepala mereka. Mereka tidak dikenali kerana masih gelap. Jadi mana sembahyang subuh? Sembahyang subuh pun perempuan pergi ke masjid di zaman Nabi SAW. Cuma tak kenal tu, sebab apa tak kenal? Sebab gelap. Tengok gelap lagi. Maknanya sudah sembahyang subuh tu mereka terus balik. Mereka terus balik. Kebenaran yang diberikan sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak mampu untuk menghalang isterinya dari pergi ke masjid, walaupun ia sangat berkeinginan untuk menghalangnya. Jadi Sayyidina Umar ni kalau kira isteri dia atikah, dia tak nak bagi isteri dia pergi ke masjid, tak nak pergi, dia cemburu. Jadi isteri Umar radhiyallahu anhu hadir sembahyang subuh dan isyak secara berjemaah di masjid. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa engkau keluar sedangkan engkau memang mengetahui bahawa Umar radhiyallahu anhu tidak menyukainya dan cemburu? Dia, isteri Sayyidina Umar ni kata, apakah yang dapat menghalangnya untuk menegah aku keluar? Ibnu Umar berjawab, ianya ditegah oleh sabda Nabi SAW yang berbunyi, jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Jadi maknanya Sayyidina Umar kalau kira dia tak nak bagilah isteri dia Atikah tu pergi ke masjid. Tapi dah Nabi kata lagu ni jangan sekat, dia tak boleh nak kata apa. Dia tak ada alasan untuk nak halang. Maknanya tak apalah, pergilah. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada syarat-syarat dia. Ini syarat nak pergi ke masjid. Iaitu antara dia hadis ni, jangan menghalang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak berwangi-wangian. Jangan pula beriah pula. Nak pergi ke masjid tu gak, dia make up setengah jam. Jangan. Tu tak payahlah, jangan nak berhias. Dan Nabi pergi beri pesanan kepada sahabiah secara khusus, idza syahidat ihdakunnal masjid. Nabi pesan, bila salah seorang dari kamu hadir ke masjid, janganlah dia memakai wangi-wangian. Kemudian dalam hadis yang lain pula,
Tu. Disebutkan selepas daripada tu, wal yakhrujna tafilat. Mana jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah dari ke masjid-masjid Allah. Ini sama seperti tadi. Baik. Cuma Aisyah radhiyallahu anha cerita situasi di zaman dia tu, maknanya ada perempuan-perempuan yang sudah pergi dalam keadaan mana berhias, sehingga dia kata kalau Nabi SAW tengok keadaan perempuan pada hari ni, zaman sahabat lagi, tentu Nabi halang. Maknanya perempuan tu pergi ke masjid dalam keadaan berhias, memakai wangi-wangian. Terjadi mana kena jaga. Tak bagi boleh pergi, tapi janganlah pergi tu bukan main beriahnya, bukan main make upnya, jangan. Tu. Dan riwayat yang lain. Tak apa. Jadi mana ada keharusan. Cuma ada keharusan tu kita tengok. Kita tengok muka surat 73. Kita terus pergi situ. Berdasarkan hadis-hadis di atas, ulama mengeluarkan kesimpulan bahawa perempuan boleh pergi ke masjid tetapi dengan beberapa syarat. Antaranya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi seperti tidak berwangi-wangian, tidak berhias, tidak memakai gelang yang mengeluarkan bunyi, tidak memakai pakaian untuk menunjuk-nunjuk, tidak bercampur bau dengan lelaki dan seumpamanya yang boleh menimbulkan fitnah dengan sebab pergi ke masjid. Di samping itu tidak terdapat sebarang gangguan dalam perjalanan untuk pergi ke masjid. Jadi maknanya keadaan tu aman. Waktu pun kena ada. Perlu sangat waktu tu. Bagi perempuan yang sudah bersuami mestilah memperolehi keizinan dari suami. Jika diperhatikan kepada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, maka timbul kerosakan walaupun sedikit dalam masyarakat sudah mendorong mereka untuk menghalang wanita ke masjid. Bagaimana dengan kerosakan yang begitu berleluasa di dalam sebuah masyarakat? Jadi isu soal kerosakan, kalau kita tengok di zaman Aisyah tu pun berlaku dah kerosakan sikit. Waktu dia kata kalau Nabi tengok situasi sekarang ni, Nabi tak akan bagi perempuan pergi ke masjid. Lepas tu lagu mana? Lagu mana dengan kita sekarang ni? Lagilah tak boleh. Lepas tu tak boleh pergi ke? Okey. Namun begitu harus diperhatikan kepada kerosakan yang lebih sedikit antara perempuan pergi atau tidak ke masjid. Tengok mana besar. Kalau tak pergi masjid, kalau pergi ke masjid lebih besar kerosakan berbanding tak pergi, maka tak boleh pergi. Tapi kalau tak pergi lebih besar kerosakan berbanding dengan pergi, maka boleh pergi. Mana tengok situasi itu. Seperti umpamanya kalau tak pergi kejahilan berleluasa. Kalau pergi boleh juga belajar. Boleh juga dengar kuliah. Dengar orang mengajar. Kalau tak pergi langsung tak dapat ilmu. Langsung tak dapat ilmu. Jadi maka pada ketika tu boleh. Jadi mana tengok situasi. Mana asalnya bolehlah. Mana tidak masalah.